saya pergi kepada moderator kita yang ketiga, guru besar kita kan. Alright, Tuan Ahmad Tirmizi. Ini satu real case yang berlaku yang mana ada satu family, abang sulung dia memang tak cara sangat pasal dengan estate planning ni, memang pasal pusaka apa benda ni. Ayah pun masih hidup, dia tak ada cerita apa-apa. Kemudian bila ayah meninggal dunia, so yang anak nombor 2 lah, Abang Ngah kan. Abang Ngah, dia nampak Along ni dia senyap je apa-apa malam yang pertama. Kemudian pada malam yang ketiga tu, dia pun tanya kepada ahli keluarga dia, macam mana harta ayah ni kita nak bahagikan. Dan respon adalah, kubur ayah masih merah lagi, kau dah sibuk nak bolot harta, nak agih-agihkan harta, tak hormat si mati ke? Dan benda ni adalah hakikatnya adalah memang berlaku. Bukan satu kes, dah beberapa kali kes. And then bila saya borak dengan rakan-rakan dalam estate planning, sebab saya pun buat estate planning juga, ialah financial planner kan, kena buat semua. Benda ni adalah satu benda yang common. Jadi pandangan Tuan Tirmizi mengenai dengan isu ini. Kenapa isu ini berlaku? Dan adakah memang betul kita kena tunggu dalam satu tempoh bagi semua bertenang dulu baru cerita pasal harta pusaka, ataupun sebenarnya macam mana pandangan Tuan sebagai seorang peguam juga dalam isu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada pihak penganjur Cakna Kewangan. Saya ingat Cakna Kewangan ni bermula PKP dulu. So sekarang ni dia makin segar, makin berjaya, dan tahniah atas peningkatan dan usaha-usaha yang dibuat oleh Cakna Kewangan. So situasi yang ditujukan kepada saya tentang kubur masih merah. Kubur masih merah. Kenapa kita dah nak cerita tentang harta pusaka? Kubur masih merah lah sebab kita tanam tanah tu merah kan. Takkanlah tanah tu warna lain. So ini sebenarnya suatu persepsi yang silap sebenarnya. Persepsi yang silap apabila adanya waris yang ingin menguruskan harta pusaka dalam keadaan yang segera, maka waris ini dituduh sebagai seolah-olah seorang waris yang tamak sehingga tidak boleh menunggu-nunggu, tak boleh nak tunggu-tunggu, terus saja mahu bahagi harta pusaka, terus saja bercakap tentang harta, sedangkan kubur masih merah. So, saya tak tahulah yang nak tunggu kubur tu, tak tahu nak tunggu kubur bila nak tunggu kubur tu hilang merahnya. Last kali banyak kita dapati kes-kes berlapis lah, kes-kes berlapis. Lebih-lebih lagi kita diserang wabak COVID itu kadang-kadang memang tak tunggu pun kubur tu, memang tak tunggu, tapi kadang-kadang berlaku kematian di kalangan waris sebab dia wabak itu menyebabkan berlapis. Itu kita tak boleh nak salahkan lah, sebab itu kita kata sudah ditakdirkan berlakunya kematian demi kematian dalam sesebuah keluarga. Cuma yang kita agak terkilan apabila adanya kesedaran daripada waris yang sedar itu dituduh pula sebagai bukan-bukan. Sebenarnya lagi cepat kita uruskan harta pusaka lagi baik. Cuma memanglah kita mengakui sesetengah waris tu dia agak terkesan dari sudut emosinya, terutamanya balu kepada si mati lah. Sebab itulah kita akui di sana ada tempoh indah kepada balu, iaitu 4 bulan 10 hari. So apa yang saya nampak ialah walaupun adanya tempoh indah ini tidaklah bermaksud langsung tidak boleh bercakap tentang harta, langsung tidak boleh bertanya tentang harta. Apa yang kita ingin
bangkitkan kesedaran di kalangan waris ialah sekurang-kurangnya waris itu tahu secara basic terlebih dahulu. Sebab itulah apabila saya bincang dengan guru saya juga, Tuan Samsudin Kadir, bahkan Tuan Samsudin Kadir dengan begitu megahnya mengeluarkan buku khutbah pusaka dia, satu bid'ah baru dikeluarkannya. Dia kata khutbah pusaka ni kena baca dalam masa 48 jam. Saya kata ini hebat ni, ini mengalahkan para sahabat. Sahabat pun tak keluarkan khutbah pusaka. Kan? Sahabat-sahabat membuat apa perkara-perkara yang baru, tetapi tak adalah dibuatnya suatu suatu saranan dalam bentuk berapa jam saja bergurau dengan Tuan Samsudin kan. So khutbah pusaka yang dibukukan oleh Tuan Syamsuddin Kadir, Tuan SK kita adalah bagi saya suatu pembaharuan yang memudahkan waris-waris yang nak menguruskan harta pusaka ataupun memberi kesedaran awal kepada waris ada yang meninggal dunia, supaya at least ialah tak semua orang boleh membaca khutbah, tapi saya ingat kalau ada buku khutbah pusaka tu, waris boleh baca khutbah daripada situ pun. Contohnya, bukan saya nak puji sangat Tuan Samsudin Kadir tu, memanglah kita boleh tokok tambah dia punya buku tu, tapi apa yang dihasratkan ialah makluman awal kepada waris itu tentang keperluan untuk menguruskan tu secepat mungkin. Buatlah dulu khutbah pusaka tu. Isu talqin pun isu yang menjadi hangat, tapi tak apalah, yang itu selesai. Kemudian kumpulkan sekali lagi dan dibuatlah khutbah pusaka, at least dimaklumkan kepada waris tentang keperluan untuk menguruskan harta si mati itu secepat yang mungkin, dan sekiranya adanya waris yang perlu bertenang, maka kita hormat, kita boleh hormat lagi lah, sebab kita selalunya yang akan banyak terkesan sudut emosi, saya lihat balu kepada si mati lah, itu pun case by case basis lah. Tetapi tadilah langsung tak bincang tu tak boleh juga. So kita kalaulah ditangguhkan pun, at least selepas habisnya tempoh iddah tu, kita boleh terus saja bermula dengan pengurusan harta pusaka. Kalau melihat kepada peruntukan di dalam saya ingat di dalam Akta Pertubuhan atau Akta Perbadanan Amanah Raya boleh memulakan inisiatif bagi mana-mana kematian yang tiada petition ataupun tiada permohonan daripada waris selepas 6 bulan daripada kematian. Manakala selepas 6 bulan ni tak start, maknanya dia kira sebagai terlambat. Dan kalau within 6 bulan ni mungkin waris sedang melakukan sesuatu. Tapi saya rasa Amanah Raya pun tak buat lah kalau orang tak lantik. Cuma segi teorinya benda tu boleh dimulakan selepas 6 bulan. Jadi sepatutnya waris, dia kalaulah ditangguh-tangguhkan pun hendaklah dimulakan within 6 months. So kalaulah iddah itu 4 bulan 10 hari, mungkin boleh kita masuk bulan kelima tu adalah bulan-bulan yang kira sudah tidak ada isu lah, sebab tidak ada isu iddah dan perkara tu sudah pun dibuat perbincangan tentang pengurusan. So apabila kita bercakap tentang harta, yang perlu difahami ialah mereka yang bercakap tentang harta ni bukan mereka yang tamak. Mereka bukannya nak rebut harta. Macam Abang Angah tadi, dia bukan nak rebut harta, dia nak urus harta. Perlu faham, urus harta bukan rebut harta. Urus harta itu adalah menjadi suatu kewajipan. Sebagaimana yang ahli panel Encik Azhar, Tuan Azhar tadi. Ini ahli panel lain ni hebat sebenarnya, saya tak sempat nak berkenalan. Saya pula yang dicanangkan. Kan faraid itu suatu fardu ain. So apabila faraid itu fardu ain, maka dia akan melekat di dalam setiap orang bahawasanya mereka perlu melaksanakan fardu ain tersebut. Mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Sebab tak semua orang boleh mahir ilmu faraid. Kita ajar fraction, tak semua orang boleh faham fraction. Ilmu faraid yang dikatakan fardu kifayah itu ialah ilmu faraid sehingga ke peringkat mengetahui siapa ahli waris dan boleh mengira bahagian ahli waris. Itu memang fardu kifayah, itu tidak dinafikan. Sebab kalau nak jadikan ilmu faraid yang macam tu fardu ain, dia jadi penatlah, sebab tak semua orang boleh faham pecahan. Saya kata 1/8 untuk isteri yang si mati ada,
ada anak. Tapi kalau bergabung, maknanya berkongsi, suami itu ada beberapa orang isteri, maka 1/8 dibahagilah. Kalau ada 2 isteri, 1/8 bahagi 2. Saya tanya 1/8 bahagi 2 pun ada yang tak boleh jawab kan. Dimulalah 0.58. Betul lah 0.58. Boleh kalau engineer jawab 0.58, jenuh saya nak jawab, nak berbahas dengan engineer. Tapi dari segi fraction ni ialah 1/16 contohnya. So kita mengakui tentang ilmu faraid itu memang fardu kifayah. At least ada lah dalam satu kampung tu mereka yang boleh mengira faraid, tapi melaksanakan faraid itu memang fardu ain. Jadi semua orang perlu melaksanakan pembahagian harta pusaka tadi mengikut fardu ain tadi, dan bila mereka tak boleh nak tentukan siapa waris dan berapa bahagian, mereka carilah yang ada ilmu fardu kifayah tadi. Mereka carilah Hands Legacy, mereka carilah Kaufa Group ni apa semua untuk mendapatkan bantuan bagaimana nak menguruskan harta pusaka. So apabila menguruskan harta pusaka, dia bukan rebut. Urus bukan rebut. Urus ni kita nak membagikan hak kepada mereka yang berhak supaya tanggungan fardu ain kita tadi terlepas. Satu lagi, moderator selalunya disebut kesian arwah dekat kubur. Kita tak urus harta dia, maka terseksalah arwah dekat kubur. Yang ni pun saya sebenarnya kurang gemar. Sebab seolah-olah kita nak cakap kita lebih baik daripada arwah. Sedangkan arwah tu dah cari duit banyak-banyak. Kita yang tak buat pengurusan harta pusaka arwah, terseksalah arwah. Saya rasa arwah dah gembira dekat kubur sebab dia dah cari harta banyak-banyak. Yang terseksanya kita, sebab kita yang tak uruskan. Kita yang tak uruskan peninggalan arwah. Yang terseksanya dan bakal terseksanya ialah kita. Sebab kita yang tidak menjalankan fardu ain tadi. So, bila kita terus saja menguruskan harta pusaka tadi, sebenarnya kita nak memberikan hak kepada mereka yang berhak. So kat sinilah timbulnya dia panggil ma yata'allaqu hak-hak yang berkait dengan at-tarikah yang ditinggalkan oleh si mati. Yang itu yang kita nak uruskan. Sebab itulah kita pertamanya kita buat pengurusan jenazah. Yang ni memang advance lah, memang kita kata complete lah, memang solid lah kita buat dengan khairat kematian dan sebagainya. Tapi kita habis kat tu. Kita habis setakat itu sahaja. Sebab itulah saya terfikir ataupun saya bercadang supaya mungkin Hands Legacy, mungkin Kausa Group, kita buat pula suatu kerjasama dengan pihak surau ni, dengan pihak masjid ni. Habis sahaja jenazah itu sambung dengan pengurusan. Maknanya kita masuk secara internal, kita sedarkan dulu AJK masjid tu. Tak nak masuk dengan kita pun tak apa. Masuk je lah dengan siapa-siapa. Bukannya kita nak kempen masuk dengan kita. Saya bagi contoh je lah sebab kita ada 2 individu yang hebat ni. So kita pergi dekat situ, pengurusan jenazah tu sudah baik, tapi sambung juga sebab apabila imam yang bercakap kepada ahli waris tu, dia dengar imam. Dia tak dengar kita ni kan. Dia tak dengar kita. Dia lebih percaya kepada imam. Jadi imam dulu dia kena masuk dengan keluarga si mati tu dan terus saja merah pun tak apa, kita kena uruskan secepat mungkin macam tu. So barulah dia akan ada kesedaran itu. Dan sebab kita nak memberikan hak kepada yang berhak tadi, contohnya kalau kita tak urus, nak tunggu habis merah, macam mana dengan hutang-hutang arwah ni kan? Arwah ni belum lagi menunaikan fardu haji, maka kita kena reserve sebahagian hartanya untuk dibuat upah haji. Upah haji tu apa imam? Upah hajinya begini contohnya. Kemudian kita kena kumpulkan hutang-hutang yang arwah ada. Bukan kita nak rebut pun, sebenarnya kita nak menyelesaikan kita kata tanggungan kita lah, kita yang bertanggungan untuk menyelesaikan urusan tadi. Maknanya kita selesaikan urusan hutang arwah, sama ada hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hutang dia dengan sesama manusia. Kemudian kalaulah pasangannya ingin menuntut harta pencarian, kita segerakanlah. Kalau nak tuntut, buat cara nak tuntut. Kalau tak nak tuntut, buat cara tak nak tuntut. Kita tengok case by case basis. Kemudian kalau dia ada wasiat, beli-beli kalau dia ada wasiat, contohnya 30,000 daripada akaun tabung haji dia ingin didermakan kepada masjid. Kalau kita nak tunggu kubur tu tak merah,
lambatlah wasiat itu berjalan, lambatlah dia punya pahala itu untuk dia dapat, sedangkan dia sudah pun ada niat wakaf sebahagian daripada wang simpanannya. Jadi kerja kita itu bukannya kerja kita nak kita tamak. Kerja kita sebenarnya kita menjalankan tanggungjawab kita, dan selagi kita tak jalankan, maka kita perlu rasa berdosa. Bukan kita nak hukum orang tu berdosa, sebab tu kita tak perlu hukum arwah sedang terseksa. Kita kena hukumkan diri kita yang sedang diseksa sebab kita tidak melaksanakan perkara tersebut. Biar ada kesedaran di kalangan waris untuk memulakan langkah menguruskan harta pusaka, dan urus harta pusaka itu bukannya rebut harta pusaka, dia adalah sesuatu perkara yang diminta, dan pembahagian harta pusaka itu sebenarnya ending dia. Bila dah semua selesai, barulah dibahagikan harta pusaka, dan ini akan mengelakkan daripada berlakunya pusaka beku dan seterusnya, pusaka menjadi puaka dan hantu dan sebagainya lah. Jadi kita nak elak perkara itu, kita kena segerakan, dan kesedaran itu perlu dibuat. Kita kena ignore kubur masih merah itu. Bahkan kita perlu merancangkan bid'ah khutbah pusaka tadi, the so called bid'ah lah. Maknanya perlu dirancangkan, perlu ditrain seolah-olah semua orang boleh membaca khutbah, kan? Semua orang boleh membaca khutbah. Khutbah tu simple dia sebenarnya, dia just nak menceritakan tentang kepentingan untuk disegerakan, dan biar semua jelas lah. Maknanya kadang-kadang si mati ada lagi ibu ayah. So kalau pada masa tu ibu ayah tu dah berumur, cepat-cepatlah tanda tangan borang DDA dan sebagainya. Walaupun nak submit borang A tu lambat lagi, tak apa. At least dah ada kalaulah di peringkat mahkamah dah ada affidavit persetujuan dan sebagainya, kita buat setakat mana yang sempat. So dan program-program yang ada pada hari ini, dan usaha daripada kita semualah untuk kita sama-sama membuang stigma bahawasanya kubur merah tidak perlu bercakap pasal harta. Ini adalah suatu perkara yang dia bukannya tamak, tapi sebenarnya ini adalah perkara yang perlu kita buat untuk menguruskan harta pusaka untuk kelangsungan hidup waris-waris. Wallahualam. Alright, terima kasih Tuan Ahmad Tirmizi. Bercakap tentang Tuan SK ni memang saya ada yang mengikuti Tuan punya Facebook. Memang masalah Tuan memang kagum dengan Tuan SK ni, dan one of yang Tuan kagum yang saya masih ingat adalah dia, Tuan SK ni adalah sumber inspirasi untuk Tuan giat untuk menulis buku, kan? Sebab saya nampak masa PKP tu memang banyak betul buku yang Tuan tulis. Dan dia Tuan ada menulis juga yang ambil inspirasi daripada SK. Tapi berkenaan apa yang Tuan explainkan tadi tu, saya ada satu soalan tambahan. Alright. Tadi tu Tuan ada menceritakan tentang daripada sudut harta, alright, daripada sudut harta, iaitu kenapa diuruskan dengan cepat walaupun kubur masih merah lagi. Tapi macam mana pula kalau orang bila dia meninggal dunia, hutang tu lebih banyak daripada harta dia? Adakah tanggungjawab ahli-ahli yang sepatutnya terima harta tu kena lunaskan? Dan macam mana status orang yang memang bila dia meninggal dunia tu, hutang dia tu, let's say lah dia memang dah bankrupt, nilai hutang tu lebih banyak daripada nilai harta apa yang dia ada. Boleh Tuan ulas sikit? Kewajipan menggunakan ataupun hak yang timbul daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati ialah untuk menyelesaikan hutangnya. So sekiranya hutang lebih banyak daripada aset, maka waris tidaklah wajib untuk membayar hutang si mati menggunakan harta waris itu sendiri. Tidak. Maknanya waris confirm dah tak dapat harta, sebab harta si mati itu hanyalah tidak cukup untuk membayar hutang. Bayar hutang pun masih lagi tertangguh, ataupun masih lagi ada hutang-hutang yang perlu dijelaskan. Bahkan kalau dekat sini sebenarnya dia ada khilaf ulama, sekiranya dia ada 2,000 ini cukup untuk bayar upah haji dia dalam masa yang sama. Dia juga ada hutang 2,000 sebab dia beli motor hutang dengan imam.
So nak bayar duit motor, beli motor hutang dengan imam ataupun nak buat upah haji. Sebenarnya ulama khilaf lah, sebab ada ulama yang mengatakan hutang sesama manusia diutamakan, tapi ada ulama yang mengatakan hutang sama manusia itu semasa hidup, tapi bila dah mati hutang dengan Allah itu diutamakan. So itu ada khilaf lah, tapi di mazhab Syafi'i ini kita membayar dulu hutang kepada Allah. Cumanya jika terjadilah peristiwa sekiranya dah habis dah harta tapi masih lagi hutang, sebenarnya ada satu lagi yang tidak berapa popular, tetapi dia ada asnaf zakat, iaitu asnaf mereka yang berhutang. Asnaf zakat bagi mereka yang berhutang ini tidaklah dipopularkan sangat oleh Majlis Agama Islam Negeri, sebab dibimbangi takut disalah tafsir ataupun disalah pohon oleh masyarakat. Dia kata tak apalah kalau gitu kita hutang banyak-banyak, apabila meninggal kita minta zakat ajalah, kita minta baitul mal ajalah yang bayar hutang. Itu yang jadi masalah. Jadi kalaulah betul-betul hutang itu hutang yang memang di luar kawalan si mati semasa hayatnya, contohnya macam hutang dia dengan alung, kan, hutang dengan alung tu dia bukannya berhutang sangat pun, cuma interest tu terlebih-lebih, contohnya, jadi menyebabkan waris itu pula disimbah cak, contohnya. So dia benda-benda macam ni sebenarnya termasuk di dalam asnaf yang boleh menerima bantuan sebagai mereka yang berhutang. Tetapi bukanlah semudah itu juga, sebab Majlis Agama Islam pun dia akan melihatlah sama ada kes itu betul-betul genuine dan sebagainya. So saya ingat kalaulah berlaku perkara yang ni, hutang si mati lebih banyak daripada asetnya, maka waris memang dah tak dapat apa-apa, tapi waris kena buat pengurusan, dan sekiranya selepas dibuat pengurusan masih lagi terdapat hutang-hutang yang tidak boleh dibayar, dan memang waris tidak perlu membayar, itu bukan kewajipan membayar daripada aset waris, tetapi waris boleh, bagi saya waris boleh kemukakan perkara tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing lah untuk menyiasat kes itu secara terperinci, melihat genuine bagaimana kes tersebut dan adakah betul-betul hutang itu adalah hutang yang maknanya si mati semasa hayatnya sudah sedaya upaya, tetapi ialah kerana faktor nasibnya dan kita tak tahu fakta kes tu, dan sekiranya perlu dibantu, maka Majlis Agama Islam boleh membantulah, sebab Majlis Agama Islam dia menjadi wakil kepada muslimin muslimat untuk membantu, sebab kita pun tak boleh biarkan juga, sebab akan ada mereka yang patut menerima pembayaran itu tidak menerima sebab harta itu sudah pun habis. So kalaulah dia melibatkan insolvensi, maka dia perlu dicairkan dulu di peringkat insolvensi dan sebagainya, boleh dicairkan aset itu dan sebagainya. Cuma ini kita nak cerita lepas aset dicairkan pun masih lagi ada, sekiranya lah, saya tak jumpa lagi kes lah, tapi sekiranya secara teori saya ingat kita boleh rujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri, dan Majlis Agama Islam Negeri akan menilai lah, dia ada jawatan kuasa dia dan sebagainya lah. Cuma benda tu tidaklah di highlight sebab kita takut ada yang memandang enteng lah. Tak apalah kita buat hutang banyak-banyak, lepas ni baitul mal bayar hutang kita. Itu yang salah. Dia bukan macam tu. Dia hutang yang ditanggung oleh baitul mal tu, dia melihat kes by kes, dan sebab itulah dia ada satu asnaf, iaitu asnaf bagi mereka yang berhutang. Termasuklah mereka itulah mereka yang sudah pun meninggal lah, sebab kita nak bantu. Sedangkan sebenarnya asnaf mereka yang berhutang sebenarnya bagi yang hidup pun dia sudah boleh minta sebenarnya, kalau ada kalaulah mereka itu layak lah, tengok case by case lah. So saya ingat itu saja komen yang saya nampak sekiranya, sebab kita tak boleh nak kata hutang isteri dia saja bayar, bila dapat harta sama nak. Dia bukan, dia sebenarnya hutang itu dibayar daripada harta pusaka itu. Kalau dah harta pusaka habis, waris tidak bertanggungan lah. Kalau waris tu saja dia nak tolong lagi, saya ada kat satu kes tu, abang dia pula yang membantu adik dia, itu maknanya abang dia pun berharta, dia kata tak apalah saya gunakan duit saya jugalah, itu lain hal lah, tapi sebenarnya tak adalah tanggungan sampai ke tahap tu. So abang dia tu pun mungkin sesetengah ni yang dibayar lah, mungkin sikit-sikit aja kena top up dan sebagainya lah, tapi dari sudut hukum sebenarnya hendaklah daripada harta pusaka itu sahaja, dan waris tidak menanggung hutang lah. Hutang itu perlu
ambil daripada harta pusaka itu sendiri saja, dan sekiranya tidak mencukupi maka perlu bagi saya perlu hantar kepada Majlis Agama Islam Negeri untuk melihat fakta kes dengan lebih detail lah, sama ada macam mana bantuan itu perlu dibuat. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Tuan Ahmad Tirmizi. Apa yang saya boleh simpulkan adalah jika hutang itu lebih banyak daripada aset, dia bukanlah tanggungjawab apa panggil ahli waris untuk melunaskan hutang tersebut, tetapi sebagai ahli waris sebaiknya kita cuba membantu untuk dipanggil menghapuskan hutang si mati, sebab kita tak nak si mati mengalami kesusahan sewaktu di akhirat nantilah, sebab hutang di dalam Islam adalah satu benda yang memang Islam sangat tekankan dan Islam sangat mewajibkan untuk umat dia melunaskan hutang. Alright.